Salam sejahtera, anda bersama saya Nar Rozman dan ini Niaga Awani. Kerajaan memperuntukkan 2.6 bilion ringgit dalam bentuk subsidi dan insentif kepada pesawah dan juga nelayan. Bagi memperkukuh keterjaminan makanan, 400 juta ringgit diperuntukkan dengan tumpuan khusus meningkatkan pengeluaran tanaman makanan tempatan yang masih bergantung kepada import. Bagaimanakah peruntukan ini boleh memberi manfaat kepada kehidupan pesawah nelayan Malaysia di samping mengukuhkan keselamatan bekalan makanan negara? Sudah bersedia di talian untuk mengulas lebih lanjut. Saya memperkenalkan Yusof Ishak, merupakan pengasas Center of Excellence for High Value Crops. Saya nak ucapkan terima kasih Encik Yusof kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Encik Yusof, 2.6 bilion ringgit. Apakah pandangan Encik Yusof secara keseluruhan terhadap usaha kerajaan dalam keterjaminan makanan kepada nelayan dan pesawah dengan memberi sokongan terhadap pelbagai subsidi dan insentif ini? Terima kasih Asrul atas jemputan lagi sekali ini. Jadi kalau saya bagi perspektif daripada sudut petani, jadi kita mengalu-alukan kata belanjawan yang besar tu, tapi again subsidi 2.6 bilion tu, dia kalau kita lihat kan subsidi ni dia lebih kepada kita nak motivate orang, jadi kita nak menjaga keterjaminan makanan kita, especially saya sentuh bab padi. Macam padi, recently kita tengok kenaikan harga belian kan. Tapi kalau daripada segi pandangan masyarakat disebut subsidi lah. Tapi kalau daripada segi pandangan industri, kalau petani sendiri pun macam saya, padi di Malaysia ni kita kena lihat balik supaya kita boleh laksanakan polisi-polisi yang kita kata 10 tahun ke depan, isu keterjaminan makanan tu ada kan, dan kita boleh resolve isu beras kita yang 62% SSL tu. Jadi kita boleh motivate orang menggunakan subsidi untuk dapatkan 100%. Jadi 26 bilion tu besar, tapi sebenarnya kalau kita ambil lihat negara jiran kita, Thailand, Indonesia yang paling dekat dengan kita tu, harga padi di sana tu lebih kurang RM4 sekilo. Ya, jadi kalau dapat sikit perspektif petani tentang subsidi tu, dia agak janggal untuk kita kata subsidi. Pasal kalau harga padi itu suppose kita kata keluar kebun lebih kurang dalam RM2.80. Jadi kalau kerajaan insentif kan subsidi katalah 500 satu tan, ada 50 sen lagi, memang jadi subsidi lah. Tapi in fact kalau kita kata harga padi kita kemudian kita tinggi 1,800, in fact subsidi itu sebenarnya datang daripada petani. Dia bukanlah datang daripada kerajaan sangat. Jadi rakyat Malaysia sebenarnya kita kena bersama-sama dalam hasrat untuk menjaga keterjaminan makanan kita tu. Pasal kalau dengan apa yang negara kita sedang lakukan sekarang ni, dia industri ni tak appealing. Dia tak boleh motivate orang muda pergi bertani. In fact kalau kita pun, anak kita tak rasa kalau ada rakyat Malaysia yang kata ke anak dia, engkau pergi bertani, engkau pergi bersawah. Saya rasa kalau ada kerja yang lain. Pasal tu kalau kita tengok industri lain, gig ekonomi contohnya kan, rider, hantar delivery makanan tu lebih appealing lah. Pasal dia bagi hasil yang baik tanpa subsidi. Kan? Jadi dalam sektor kata keterjaminan makanan ni pun saya suka melihat supaya kita kena rasional sikit tentang harga beras kita ni, harga padi kita ni, bagi harga yang sesuai dengan usaha petani tadi, supaya industri ini menjadi appealing dan dia menarik minat orang muda tak mencuburi, dan dia boleh menikmati taraf hidup yang setara dengan industri yang lain lah. Kalau daripada segi pandangan saya, sepatutnya dengan belanjawan yang besar tu kita boleh buat benda tu. Di bawah insentif dan subsidi ni, Encik Yusof, ada yang dikekalkan mengikut beberapa syarat dan ada mendapat peningkatan dalam peruntukan. Jadi mengambil konteks ekonomi semasa dan situasi rakyat ketika ini dengan mengambil kira keadaan pasaran sekarang, macam mana kita nak pastikan agihan dan penyaluran bantuan ini dapat dilaksanakan secara efektif? Daripada segi kata procurement government kan, kita masih rely kepada kaedah procurement yang lama kan. Dan kalau kita lihat dari segi kata belanjawan yang baru ni dibentang pun, ada juga diberi baja organik lah, ada 2-3 item lagi yang diberi kepada petani-petani kita ni, dan dibuat melalui tender terbuka kan. Tapi again dia punya ruang untuk berlaku ketirikan masih ada.
Jadi kalau kita lihat sebagai petani ni, kadang-kadang sebahagian petani yang kita kata yang dia baik sikit daripada average ni, above average punya petani ni, kita akan bila kita pergi visit dia punya kebun kan, bila kita cuba tanya dia apa yang dia pakai, dia jarang-jarang petani-petani yang pada skala dia ni dia akan buat penambahan baja, dia pergi beli sendiri, dia tak rely sangat kepada baja subsidi. Jadi mindset yang sebegitu sebenarnya kita kena encourage supaya lebih ramai pesawah petani tadi itu bertindak berfikiran macam yang tadilah, mana kata dia masih kena pergi cari baja sendiri instead of baja subsidi. Apabila dengan pendekatan kerajaan ni, dia ada kekangan lah, kekangan dia proses kewangan dia kena pergi tender, dia kena pergi semua tu. Jadi bila dapat dekat proses itu, kita punya concern ni kadang-kadang baja yang dibekalkan tu kadang-kadang dia kurang berkualiti, berlaku kelewatan. Jadi kalau kita ambil perbandingan negara-negara yang lain ni, ya kadang-kadang jiran kita pun dia jarang bagi bentuk yang macam tu. Jadinya dia lebih baik kita bagi bentuk insentif pasal sebagai petani kita ada hak untuk nak pilih baja apa yang kita sesuai, kerana kadang-kadang dalam pertanian ini antara benda yang kita perlu adalah khidmat nasihat. Jadi kalau pembekal baja kita tu kita boleh buat dia sebagai pemberi khidmat nasihat terhadap tanaman kita ni, dia akan bagi nasihat yang betul lah. Jadi kalau dalam bentuk kita kata pembekalan secara tender ni, petani-petani kita hanya menerima baja tu, tapi kita tak boleh nak pujuk dia bagi nasihat kita dekat kebun kita. Yang tu saya rasa pendekatan yang kerajaan kena kemaskan di masa depan supaya proses pemberian baja atau pembelian baja tu disekalikan dengan kerja-kerja pengembangan, kerja-kerja khidmat nasihat selepas jualan tu. Dalam industri pertanian tu ada. Kalau kita sebagai petani yang sendiri ni, biasanya pembekal baja tu akan datang tengok crop kita, dia akan bagi suggestion, dia akan bagi nasihat-nasihat lah. Jadi bergantung kat kita nak dengar nasihat ke dia ke nak tambah baja ke nak beli baja yang baru ke, dia ada benda macam tu. Jadi pendekatan kita kata dalam bentuk subsidi dan perolehan kerajaan yang buat sekarang ni, saya rasa kita mengguna pakai saya ingat dah 30-40 tahun pendekatan tu, dan kita tak nampak kata hasil padi kita tu SSL kita meningkat. Jadi saya rasa kita kena memperhalusi, melihat balik polisi-polisi yang ada tu, dekat mana kita kena improve. Saya boleh boleh katakan antara isu yang kita berdepan ni adalah bila dibuat secara tender, dia hantar baja dia tak bagi khidmat nasihat sangat, dia dapat untung, dia balik. Yang rugi petani, yang rugi negara, pasal sepatutnya kita ada value lagi dekat proses pembekalan tu, ada khidmat nasihat lagi yang patut diberikan. Dan pentingnya untuk kita tidak sia-siakan setiap bantuan dan sokongan ini. Bagaimana Encik Yusof untuk kita pastikan bantuan dan sokongan yang lain juga seperti kemudahan pinjaman Agrobank, tabung bencana pertanian sebagai sosial pelindungan dan papasan, dana permulaan skim takaful tanaman padi dan sebagainya mendapat pemantauan dan penilaian yang betul dan tidak mahu ketirisan serta ketidakadilan terhadap pesawah, nelayan dan juga pemain industri keterjaminan makanan ini. Dalam belanjawan yang baru ini pun saya agak menarik juga apabila Agrobank diberi peruntukan, saya ingat 400 million lebih just untuk pinjaman kepada petani. Dia agak menarik dan dalam buat kerja bertani ini, recently saya pun pergi apply jugalah Agrobank dan prosesnya saya rasa lebih mesra daripada sebelum ni lah. Dia pegawai prosesnya pun saya rasa lebih faham industri itu bergerak macam mana. Jadi dengan pendekatan sebegini ini, especially dalam padi kan, kalau dalam padi ini kerajaan dia kena compete juga dengan broker-broker yang sawah yang ada di kawasan. Jadinya dengan cara sebegini ni, bila dia mudahkan sikit pinjaman, bila orang nak start kebun ni, dia ada isu sikit, dia boleh dia punya kebergantungan terhadap broker-broker kalau kita sini bagi kartel lah, yang sekarang famous dengan kartel tu. Jadi dia boleh tak bergantung sangat dekat kartel ni. Kalau all this while memang dia kena bergantung dekat kartel tu, kadang-kadang macam sawah yang kecil-kecil ni, bila sekolah nak buka,
dia perlukan duit untuk beli baju, untuk beli beg sekolah. Dan benda itu biasanya akan diurus oleh broker kaca tadilah. Jadi dia tanam padi itu memang dia tanam untuk yang kilang-kilang tertentu dah. Pasal dia dah ambil duit awal. Jadinya kalau Agrobank boleh sediakan fasiliti yang macam tu, ada lagi insurans, saya rasa benda-benda yang tu menarik lah untuk menarik minat orang muda. Tapi again, benda yang kritikal yang belum kita resolve adalah harga padi lah. Harga padi kita relatively sangat-sangat rendah berbanding dengan negara jiran lah. Unless kalau petani itu ada sawah yang besar, then dia akan boleh sustain hidup dia dengan baik. Tapi kalau pesawah-pesawah yang secara puratanya relatif rendang, sawah dia kecil ni, dia tak mampu untuk bertahan dengan hanya menanam padi. Dia kena percaya kerja lain lagi. Apabila dia percaya kerja lain pula, menyebabkan kata masa dekat sawah dia kurang dan menyebabkan kata kalau jadi apa-apa kat pokok dia punya intervention ataupun nak pergi apply apa-apa racun ke ataupun pembajaan ke, dia ambil masa yang dia ada lewat sikit. Jadi kalau kita boleh beri ruang kat dia, full time dia buat sawah saiz yang besar dan dia boleh fokus dekat tanaman dia, saya rasa hasil dia dapat ditingkatkan lagi lah. Baik, sudah tentu 2.6 bilion ringgit ini adalah jumlah yang besar dan bersamanya datang tanggungjawab yang besar. Kita berharap peruntukan ini dapat meningkatkan lagi taraf kehidupan pesawah nelayan agar seiring dengan usaha Malaysia untuk memastikan keterjaminan makanan ini kekal mampaan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Yusof Ishak merupakan pengasas Center of Excellence for High Value Crops. Jangan ke mana-mana, kita akan berhenti rehat seketika dan kita akan kembali selepas ini.